Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang agama Shintoism dan mengenai ulasan artikel daripada tugasan dari salah satu Tuhan yang dikaji dalam agama Shintoism. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Jalani untuk pembentangan pertama dan diikuti dengan ahli kumpulan saya Muhammad Diayu Rahman bin Kamat dan ahli sekali Syafina Syarina binti Abdul Aziz. Agama Shinto terkenal sekitar tahun 2500 sehingga 3000 di Jepun dan dianggap sebagai agama warisan nenek moyang masyarakat Jepun. Shinto yang bermaksud Jalan Tuhan merupakan agama asal Jepun dan diamalkan majoriti masyarakat Jepun. Agama ini percaya kewujudan Tuhan yang banyak yang digelar kami dan menyembah matahari sebagai Tuhan yang tertinggi dan percaya bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan langsung dari Dewa Matahari atau Amaterasu Ominaki. Agama Shinto juga merupakan satu agama yang unik di mana penganut agama ini percaya akan aspek animisme iaitu keyakinan terhadap roh yang berada dalam pelbagai alam atau benda di muka bumi. Oleh itu, Shinto menitik beratkan agar manusia menjalani kehidupan yang harmoni dan aman pada alam sekitar. Tidak seperti agama lain, Shinto adalah agama yang tidak mempunyai kitab suci, tidak mempunyai doa yang dicatatkan serta tidak memiliki ritual wajib. Ritual yang ada biasanya terjadi hanya ditujukan bagi satu kuil, keluarga atau dewa tertentu. Seterusnya mengenai perkembangan awal agama Shinto. Masa perkembangan dan pengaruh yang bersuara sepenuhnya di Jepun iaitu pada tahun 660 Masihi sehingga tahun 552 Masihi, kemunculan agama lain seperti Buddha dan Konghucu serta ajaran Tao pada tahun 552 Masihi sehingga tahun 800 Masihi. Dalam masa 2,5 abad tersebut, agama Shinto mempunyai saingan yang berat dalam kalangan masyarakat Jepun. Dalam pada tahun 645 Masihi, Kaisar Kotoku ataupun kerabat diraja merestui agama Buddha dan pada tahun 671 Masihi, Sang Maharaja telah membelakangi dunia dan mengenakan pakaian sami. Bermula pada tahun 800 Masihi sehingga 1700 Masihi telah terjadi penyegerakan iaitu penyatuan dan kefahaman agama Shinto dan 3 agama lain dan mewujudkan Robi Shinto iaitu Shinto perpaduan. Shinto telah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan dan budaya Jepun sepanjang sejarah negara. Tetapi, bagi sebahagian besar sejarah mengatakan bahawa Shinto telah berkongsi peranan rohani, budaya dan politik dengan agama Buddha dan Konfusianisme. Hari sekali saya akan membentangkan mengenai ulasan artikel yang saya perolehi daripada kajian tentang Tuhan Dewa Izanami dan Dewi Izanagi. Kajian penelitian agama di Indonesia adalah salah satu karya Mukti Ali mengenai pengetahuan Islam di Indonesia di dalam buku Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran. Dalam karya ini, penulis mengungkapkan kajian agama menurut Mukti Ali mengenai pengalaman orang beragama dalam masyarakat. Pengajian agama berkaitan dengan aspirasi manusia, hamba Tuhan dan masyarakat yang menunaikan tugas keagamaannya di dunia. Penyelidikan ini berdasarkan pada beberapa perkara mengenai pengalaman sebenar seseorang. Menurut pengarang Mukti Ali, untuk mempelajari Islam dari semua aspek, tidak secukup hanya menggunakan kaedah saintifik, juga tidak boleh hanya menggunakan kaedah dogmatis ataupun doktrin. Inilah sebabnya mengapa Mukti Ali menyediakan kaedah penyelidikan agama yang lengkap iaitu sains agama atau sains dan doktrin dan juga kaedah keagamaan yang saintifik. Kaedah ini adalah gabungan daripada kaedah sains, dogmatik dan juga doktrin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Diayu Rahman bin Kamat, berumur 23 tahun. Nombor ID pelajar saya adalah 2021 373383. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan hasil kajian yang saya dapati daripada penilaian agama di sebuah negara Jepun. Ini agama Shinto. Hasil kajian yang pertama saya dapat adalah Shinto merupakan agama yang unik kerana dia tak ada pengasas dan tak ada kitab bertulis yang sebenarnya. Seterusnya adalah tiada perbadanan perundangan agama, mempunyai kod moral yang ketat dan hanya diamalkan sahaja di negara Jepun. Okey, seterusnya adalah mengikut ajaran Shinto, Maharaja Jepun berketurunan daripada Amaterasu. Oleh itu, Maharaja dihormati oleh rakyatnya. Berketurunan daripada Amaterasu ini adalah bermaksud Amaterasu ini adalah sebuah dewa, ini Tuhan yang paling tinggi dalam agama Shinto ini. Yang ini adalah Tuhan Matahari, yang ini menyembah pada matahari.
Okey, seterusnya perkataan Shinto ini berasal daripada dua perkataan Cina, iaitu Shen dan yang kedua adalah Dao. Shen ini bermaksud Tuhan atau roh dan Dao ini bermaksud jalan, gaya hidup atau falsafah hidup. Shinto ini juga boleh dialihkan bahasa sebagai laluan ke arah ketuhanan atau dalam bahasa Jepunnya adalah Kami no Michi. Yang ini kami itu bermaksud merujuk kepada Tuhan atau prinsip ketuhanan yang wujud di pelbagai tempat dan pelbagai alam benda. Yang ini mempunyai kehidupan. Dan yang kelima, Shinto ini adalah mewujudkan kerjasama dengan agama Buddha dan agama Confucian. Nilai etika Confucian ni adalah berpengaruh besar ke atas nilai etika Jepun atau Shinto. Agama Confucian ini adalah berasal daripada negara China. Dia betul dengan China dan didatangkan ke negara Jepun dan dipersebarkan ke dalam Jepun lah. Seterusnya, nilai-nilai seperti toleransi, mematuhi pihak berkuasa dan sebagainya amatlah dipentingkan dalam masyarakat Shinto. Shinto ini mempunyai 4 prinsip etika. Yang ini yang terpenting, yang pertama adalah keharmonian, kedua kesucian, yang ketiga keikhlasan dan yang terakhir adalah komuniti. Shinto menekankan kepentingan kesucian, keikhlasan, kebersihan serta perilaku yang baik serta kefahaman tentang alam semesta. Seterusnya, etika agama Shinto ini adalah menggalakkan kehidupan yang sederhana, harmoni dengan alam semula jadi. Etika dan moraliti Shinto juga mengutamakan kepentingan bersama. Yang ini sama-sama kita melakukan. Jepun merupakan salah satu negara yang amat majulah kerana tengok keadaan dia sekeliling, kerana nilai komuniti dia antara dia. Okey, seterusnya menurut dan yang kesembilan, penganut agama Shinto mempercayai bahawa kami, alam semula jadi dan manusia wujud bersama, kepentingan hidup secara harmoni dengan setiap makhluk dan berterima kasih atas pemberian kami serta kemurahan hati moyang yang turut ditekankan. Akhir sekali yang saya dapat daripada hasil kajian yang tentang agama Shinto ini ialah, menurut agama Shinto, manusia dilahirkan dengan hati yang baik dan dunia ini penuh dengan kebaikan. Kejahatan merupakan unsur luar daripada dunia ini. Maksudnya dia bukan berasal daripada dunia, maksudnya luar daripada dunia yang datang ke dunia ini. Itulah hasil kajian yang saya dapat daripada agama Shinto ini di negara Jepun. Seterusnya adalah cadangan yang saya temui dalam agama Shinto ini. Beberapa cadangan yang saya temukan atas faktor kajian. Kajian ini berkaitan dengan penelitian agama Shinto ini adalah yang terbaik. Cadangan-cadangan yang saya ingin cadangkan ini adalah, yang pertama adalah bagi kajian yang akan datang, disarankan agar kita melakukan lawatan sambil belajar di negara Jepun. Ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar dapat mengenal dengan lebih mendalam mengenai agama ini. Seterusnya, dapat mewujudkan suasana keakraban yang sebenar dan berkaitannya dengan pengusahaan, pelajaran dan memahami lebih dalam agama Shinto ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan responden. Pemilihan responden ini berdasarkan apa yang saya kaji ialah kita kena mengambilkan nilai responden daripada orang Jepun itu sendiri, iaitu orang yang berasal daripada Jepun, untuk supaya kita dapat maklumat daripada mereka setahap mana yang diorang tahu mengenai Shinto ini. Yang seterusnya, yang ketiga adalah menjalankan penguasaan bersama dengan orang yang lebih arif dan pakar dalam bidang kajian agama Shinto ini. Yang ini ahli-ahli agama untuk agama Shinto inilah orang Jepun. Dan akhir sekali yang saya temui ialah kajian tinjauan bagi melihat sejauh mana kefahaman orang Jepun dan Malaysia terhadap agama Shinto ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syafina Shuna binti Abdul Aziz. Yang mana saya adalah salah seorang daripada grup 8 yang mengkaji tentang agama Shinto. Okay, saya teruskan penerangan tentang objektif kajian ini, di mana objektif kajian ini, tugasan ini adalah bagi mengemukakan dan menjelaskan sejauh mana agama Shinto ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Jepun pada ketika itu. Okay, seperti yang kita tahu, Jepun adalah sebuah negara yang terkenal dengan kemajuan dan negara yang berteknologi tinggi serta dikenali di seluruh pelosok dunia. Dan diakuilah bahawa kejayaan mereka ini dalam bidang inovasi dan ekonomi sangatlah hebat. Ya, dan sebelum saya ingin ceritakan tentang peranan agama Shinto ini, ingin saya terangkan sedikit latar belakang. Agama Shinto adalah bermula dengan istilah gabungan dua perkataan Cina, iaitu Shen bermaksud Tuhan atau ketuhanan, dan Dao yang merujuk kepada laluan jalan, gaya hidup atau falsafah hidup. Oleh itu dikatakan bahawa Shinto bermaksud laluan ke arah ketuhanan atau Kami no Michi dalam bahasa Jepun.
Jadi mengapa agama Shinto ini, apakah peranan agama Shinto ini membentuk pemikiran serta tingkah laku masyarakat Jepun ni? Mengapa agama Shinto ini dicirikan sebagai agak unik berbanding agama lain? Kerana ianya mempunyai ciri-ciri seperti tiada pengasas, ianya juga tiada kitab bertulis, serta agama ini tiada badan perundangan agama dan tiada kod nilai dan moral yang ketat. Keunikan agama ini menekankan tentang keharmonian, kecantikan alam semula jadi dan penghayatan realiti yang dilihat. Okey. Penganut agama Shinto ini juga turut mempercayai bahawa nilai-nilai seperti menghormati alam sekitar, mencintai kebersihan, kejujuran dan sebagainya. Okey, mari kita teruskan ke slide kedua, iaitu menurut agama Shinto, sebelum seseorang itu memasuki kuil Shinto, dia perlu mendahului tori, iaitu dinama tori ini merupakan pintu gerbang Shinto, di mana penganut mereka ini mempercayai bahawa sesiapa yang melalui tori akan meninggalkan dunia sebenar dan memasuki dunia yang tidak terbatas, di mana penganut-penganut Shinto mempercayai bahawa mereka akan meninggalkan segala dosa duniawi apabila mereka melalui tori ini, iaitu pintu gerbang yang anda nampak di dalam slide saya lah, itu dinamakan tori. Okey, apakah dia prinsip-prinsip agama Shinto yang diamalkan oleh penganut-penganutnya? Agama Shinto ini mempercayai bahawa manusia dilahirkan dengan kebaikan dan bahawa dunia ini penuh dengan kebaikan. Kejahatan dan keburukan merupakan unsur yang datang daripada luar dunia ini. Agama Shinto ini menjelaskan 4 prinsip yang disenaraikan lah, di mana prinsip pertama ini adalah keharmonian, di mana keharmonian ini wujud bersama dalam masyarakat, komuniti, isi rumah dan keluarga, serta alam sekitar. Keharmonian mendatangkan rezeki kepada keluarga dan masyarakat. Ianya lebih penting daripada kehendak dan keperluan individu. Dan prinsip kedua mereka pula ialah kesucian, di mana menurut agama ini terdapat 2 jenis kesucian utama, iaitu kesucian luaran, fizikal, misalnya kesucian badan, dan kesucian dalaman, iaitu rohani, misalnya kesucian hati. Kesucian ini juga merangkumi kebaikan, kebenaran, kecantikan, kesucian minda dan kejujuran dalam amalan peribadi. Seseorang ini itu patut menghindari daripada pencemaran seperti penyakit atau kematian, serta perbuatan antisosial seperti membunuh atau berzina. Sebarang pencemaran atau dosa boleh disucikan melalui ibadat kepada Tuhan mereka. Dan di mana prinsip ketiga Shinto ialah keikhlasan. Mereka mempercayai keikhlasan dan kesopanan merupakan penghapus nafsu yang bersifat mementingkan diri, di mana mereka menekankan makoto no kakoro atau magokoro yang bermaksud keikhlasan dan kesucian hati, serta kesolehan niat dan berusaha sebaik mungkin dalam kerja, perhubungan dengan orang lain dan perhubungan dengan kami iaitu KMI. Mereka juga berprinsip, terakhir itu prinsip keempat mereka ialah komuniti, di mana penganut ini percaya bahawa menghargai kesinambungan dan pembangunan demi kepentingan semua. Melihat konsep dosa dan nilai etika bergantung kepada sistem nilai komuniti tersebut. Ahli komuniti perlu melepaskan kehendak peribadi demi keperluan. Dan sikap individualisme dan egoisme tidak diterima dalam agama ini. Jadi berakhirlah pendengaran saya.